Yang berhormat for Jemoreng, we've been waiting for a long time. Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum, salam Ibu Pertiwiku. Yang berhormat Datuk Speaker, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai debat yang bersejarah pada hari ini, yang pasti akan menjadi penentu kepada masa depan Sarawak, Ibu Pertiwiku. Sama ada Sarawak akan menjadi wilayah yang bebas merdeka dengan memiliki identitinya yang tersendiri, sebagaimana yang dikehendaki oleh laporan Suruhanjaya Kobol, dan bukannya berpindah daripada menjadi koloni British kepada menjadi koloni kepada Melaya. Sarawak adalah bumi yang bebas merdeka. Kerana itu, nasib masa depan Sarawak ditentukan oleh Kaunsil Negeri ini. Dan pada persidangan yang lepas, Kaunsil Negeri ini telah membuat keputusan yang paling tepat dengan menjadikan Kaunsil Negeri sebagai pihak yang paling berkuasa untuk membuat keputusan berkaitan rundingan dengan kerajaan persekutuan, terutama berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Datuk Speaker, saya ingin utarakan satu pantun teka-teki. Nio gading puncak mahligai, sayang ketupat berisi inti. Kalaulah tuan bijak dan pandai, 1957 kah atau 1963 kah negara Malaysia berdiri? Teka-teki ini pasti dapat dijawab oleh seluruh rakyat Sabah dan Sarawak, bagi yang mendakwa mereka adalah rakyat Sabah dan Sarawak. Kerana tahun 1963 adalah tahun Malaysia dilahirkan, bukannya tahun 1957. Yang wujud sebelum 1963 adalah Malaya, Sarawak dan Borneo Utara. Manakala hari Malaysia dilahirkan adalah 16 September 1963. Kerana itu adalah amat tidak memiliki akal orang yang berkeras untuk mengekalkan takrifan persekutuan dalam perkara 160/2 Perlembagaan Malaysia sebagai merujuk kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan bukannya merujuk Perjanjian Malaysia yang ditandatangani pada 9 Julai 1963. Soalan yang paling mudah ini, bilakah kontrak Perjanjian Malaysia itu wujud dan ditandatangani? 1957 atau 1963? Kalau itu pun sebagai rakyat Sarawak tidak dapat menjawab, saya pun tak tahu apa lagi nak cakap. Yang berhormat Datuk Speaker, pindaan komprehensif yang dicadangkan di dalam Kaunsil Negeri yang mulia ini adalah langkah awal untuk memastikan segala kehendak para pemimpin awal Sarawak pasca merdeka melihat berdirinya Sarawak yang bebas dan merdeka dengan identitinya yang istimewa terlaksana. Sejak awal, sebahagian besar perkara yang dipersetujui telah diletakkan dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sebahagian kandungan perjanjian itu telah diletakkan dalam Perlembagaan Malaysia dan sebahagiannya lagi dijanjikan untuk dimasukkan kemudian. Kerana itu, para pemimpin terdahulu bersetuju dan menurunkan tanda tangan. Oleh itu, rakyat Sarawak mestilah menjadikan dokumen Perjanjian Malaysia 1963 sebagai dokumen yang paling penting, sebagai dokumen penentu nasib bangsa, dokumen of destiny. Ia adalah dokumen bersejarah yang mengikat kewujudan Malaysia, bukan sebagaimana dakwaan sebahagian ahli undang-undang yang berkepentingan yang meremehkan kepentingan dokumen ini. Kerana dokumen inilah para pemimpin Sarawak dan Sabah yang terdahulu bersetuju untuk membentuk Malaysia bersama-sama dengan Malaya dan Singapura. Dokumen Perjanjian 1963 yang telah didaftarkan di Pertubuhan Bangsa Bersatu adalah perjanjian antarabangsa yang mesti dihormati, kerana ia adalah perjanjian yang sah, yang mesti dipatuhi, dan sebarang perubahan terhadap perjanjian ini hendaklah mengambil kira pandangan para penanda tangan, iaitu Malaya, Sabah dan Sarawak. Yang berhormat Datuk Speaker, saya ada pantun dua kerat. Kata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Kata dulang paku serpih, mengata GPS PH sebenarnya yang banyak kemeh.
Ada yang kata GPS 19 sebagai pengkhianat. Ini tuduhan yang amat jahat. Padahal GPS 19 di Parlimen dan GPS 72 yang ada dalam Kaunsil Negeri Yang Mulia ini adalah pejuang Sarawak. Mereka mahu mempertahankan hak Sarawak sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Kalaulah pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Malaysia yang dicadangkan itu hanya mahu menukarkan susunan ayat daripada satu perenggan kepada dua perenggan A dan B, apalah maknanya sangat meaningless, kata Dato' Amar Speaker. Tak payahlah, ia tak ada makna kerana ia dibuat tanpa mengembalikan hak-hak Sarawak yang telah terhakis. Jangan kita terlalu naif, jangan mudah terpedaya, jangan jatuh sekali lagi dalam perangkap. Pihak yang di sebelah sana kata mereka jujur. Ini bukan soal jujur. Yang tahu kebenaran, kejujuran dan keikhlasan itu hanya Tuhan. Dia tidak boleh datang dengan dakwaan kosong. Umpama orang yang sedang mengorat wanita untuk bercinta, memperdaya wanita itu dengan dakwaan dia adalah lelaki yang paling jujur. Itu dakwaan buaya darat. Rakyat Sarawak arif sangat perangai buaya ini. Kerana itu banyak buaya di Sarawak boleh ditangkap hidup-hidup dan tidak selamat. Jadi jangan fikir rakyat Sarawak mudah terpedaya. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya ialah pihak sebelah sana kurang cerdik. Apa yang mereka buat adalah memasang perangkap sekali lagi untuk rakyat Sarawak, agar kita Sarawak sekali lagi terjatuh dalam lubang manipulasi mereka. Kerana itu kita bertegas agar pindaan perlembagaan perkara 1-2 hendaklah ditambah 4 perkataan atau 5 perkataan, iaitu pursuant to Malaysia Agreement 1963. Barulah pindaan itu ada makna. Apalah yang kedekut sangat untuk setuju menulis 5 perkataan itu? Bukan rugi pun, malah ia menguntungkan Malaysia kerana ia memperkuatkan persekutuan Malaysia dengan kembali kepada asal perjanjian yang sah. Kalaulah merujuk kepada Perjanjian Malaysia 1963, barulah pindaan itu ada makna kerana ia merujuk kepada Document of Destiny yang telah ditandatangani. Kalau tidak, kita akan sekali lagi menjadi lebay malang, mudik ke hulu terlepas lauk ayam, mengayuh ke hilir melawan arus, tapi kenduri ayam sudah habis dimakan orang. Kita tidak mahu terpedaya sekali lagi. Persoalannya sekarang, siapakah pengkhianat Sarawak yang sebenar? Apakah orang yang membelanjakan hampir 10 bilion dalam bajet 2019 untuk membangunkan seluruh Sarawak dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran ini adalah pengkhianat? Apakah kerajaan yang berusaha mengembalikan hak-hak Sarawak sebagaimana Perjanjian Malaysia 1963 ini adalah pengkhianat? Atau apakah pengkhianat itu adalah orang-orang yang sanggup menjual jiwa dan raganya serta kepentingan Sarawak kepada orang lain semata-mata kerana orang itu adalah kawan sekutu mereka? Apakah bukan pengkhianat Sarawak orang yang sanggup membiarkan projek-projek jambatan dan jalan raya di Sarawak dibatalkan walaupun sudah diluluskan? Siapa yang batalkan projek jambatan Batang Igan? Siapa yang batalkan projek jambatan Batang Rambungan dan Batang Sadung? Dua Batang. Batang lupa. Batang. Siapakah yang membatalkan projek ratusan rakyat yang kecil-kecilan, pembinaan masjid dan surau, gereja dan rumah ibadat, dewan masyarakat, pembersihan sungai dan parit dan sebagainya? Siapakah mereka itu? Siapakah yang membatalkan berbilion ringgit bajet yang diperuntukkan untuk menggantikan sekolah-sekolah daif di Sarawak yang jumlahnya lebih daripada 1000 buah itu? Saksikanlah wahai rakyat Sarawak, pengkhianat-pengkhianat itu melakukan khianat secara terang-terangan terhadap Ibu Pertiwiku Sarawak. Tetapi malangnya kami gabungan Parti Sarawak yang mengutamakan Sarawak, yang berjuang siang dan malam untuk kesejahteraan rakyat Sarawak yang dituduh oleh mereka. Takut sangatkah mereka memperjuangkan hak-hak Sarawak di persekutuan? Sayang sangatkah dengan kedudukan dan jawatan menteri di sana? Ya, dia sayang dan takut. Di Kuala Lumpur, pakai songkok istiadat.
balik kampung di Sarawak tidak patuh kepada peraturan dan protokol kerajaan sendiri. Konon berjuang untuk Sarawak. Ini hot air. Kawan-kawan, marilah kita berjuang untuk Sarawak. Nescaya Sarawak tahu anda pengkhianat atau pejuang untuk Sarawak. Datuk Speaker, memperjuangkan hak dalam berpolitik perlukan kejujuran. For Jemoreng, you guys 1 minute to conclude. Time is up. Thank you very much, Datuk Speaker. Memperjuangkan hak dalam politik perlukan kecerdikan. Kejujuran akan datang kemudian. Ada yang kata kenapa baru sekarang memperjuangkan hak Sarawak 1963. Ini soalan orang yang jahil. Jahil tentang sejarah Malaysia. Kalau dulu siapa yang bersuara pasal hak Sarawak, dia pasti masuk ke dalam ISA. Seperti yang berlaku kepada Jeffrey Kitingan di Sabah. Siapakah yang berani masuk dalam ISA ini? Dulu siapa yang letakkan beliau dalam ISA? Perdana Menteri keempat. Siapa itu? Semua orang tahu dan tak ada siapa berani masuk ISA pada masa itu. Mantan Perdana Menteri, bosku Datuk Seri Najib Razak. Dalam ucapan Hari Malaysia yang ke-48 Khamis 16 September 2018 mengisytiharkan ISA dimansuhkan dan 3 proklamasi undang-undang darurat ditarik balik. Kerana itu setelah undang-undang zalim ini dimansuhkan, barulah nafas kita lega. Barulah arwah Tok Nan berani secara terang-terangan menyebut dan menuntut kembali hak-hak Sarawak berdasarkan perjanjian Malaysia yang terhakis. Segala pindaan undang-undang yang dibuat suatu darurat berjalan yang bertentangan dengan MA63 juga hendaklah diperbetulkan kerana ia menyalahi persetujuan awal Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963 seperti PDA 1974 dan TSA 2012. Datuk Speaker, akhir sekali perbahasan kita pada hari ini amat bersejarah kerana perbahasan inilah nanti yang akan mencorakkan kembali Sarawak Ibu Pertiwiku. Apa yang kita tuntut adalah apa yang sudah tertulis dalam Perlembagaan Malaysia, tertulis dalam MA63, laporan IGC, laporan Suruhanjaya Pobol. Kita bukan mahu ambil hak orang lain. Kita mahu hak kita yang telah dipersetujui. Yang kita tuntut adalah hak sama rata di antara 3 wilayah, iaitu Malaya, Sabah dan Sarawak. Kerana 3 entiti inilah yang membentuk Malaysia, bukannya hak sama rata di antara 13 buah negeri seperti yang ada pada hari ini. Oleh itu, Datuk Speaker, ingin saya menutup pembahasan debat saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau padi katakan padi, tidak kami tenanti-nanti. Kalau Perlembagaan Malaysia benar-benar membawa erti, Iban, Bidayuh dan Lumbawang, masukkanlah dalam perlembagaan sekali. Usul pindaan kita pada hari ini juga memohon agar dimasukkan ke dalam perlembagaan perkataan bangsa-bangsa yang tidak disebut di dalam perlembagaan seperti Iban, Bidayuh dan Lumbawang. Apalah artinya keistimewaan hak-hak Sarawak terpelihara dalam Malaysia jika hak-hak bumi putera seperti ini tidak dimasukkan? Jika hak-hak tanah Sarawak, pentas benua Sarawak, galian hasil bumi Sarawak tidak dikembalikan kepada rakyat Sarawak sendiri, dan juga cadangan pindaan pada hari ini berkaitan dengan senarai 1 dan senarai 2 daripada jadual ke-9 perlembagaan dan sebagainya adalah usaha awal yang paling komprehensif dan bersejarah. Dan saya memohon kepada semua ahli dewan pada hari ini, tidak kira di sebelah sana atau di sebelah sini, agar sebulat suara menyokong usul ini, agar sejarah mencatatkan kita semua adalah pihak yang memberikan keutamaan kepada negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Datuk Speaker, saya mohon menyokong usul yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.